Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Disambung bacaan kitab Umdatul Ahkam dengan syarah Syekh Abdul Rahman Ali Al-Bassam. Pada kuliah lepas kita dah huraikan hadis yang keempat dengan panjang lebar. Cuma kita belum baca daripada kitab, betul tak? Kan? Kita belum baca kan? Kita hanya huraikan. Jadi kita bacalah hadis yang keempat ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza tawaddaa ahadukum, bila salah seorang daripada kamu berwuduk, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka jadikanlah atau letakkanlah, masukkanlah air ke dalam hidungnya, thumma liyantathir, kemudian hendaklah dia menghembuskannya. Wa man istajmara, barang siapa yang istijmar, iaitu istinja menggunakan batu. Kita bincang sebelum ni, istinja, istijmar. Istinja menyucikan, iaitu bersuci selepas kita buang air besar ataupun air kecil. Dari dalam istinja itu sama ada guna air ataupun guna selain daripada air, batu. Dan kita bincanglah, kalau pakai batu namanya istijmar. Nama dia istijmar, bukan istinja. Jadi istijmar. Jadi semua istijmar tu istinja, tapi bukan semua istinja itu istijmar. Orang kita ni bila pakai air, dia tak rasa macam istinja. Dia bila pakai batu baru dia orang panggil istinja. Tak tepat. Pakai air pun istinja juga, pakai batu pun istinja juga. Cuma pakai batu tu dia ada nama lagi khas daripada istinja, iaitu istijmar. Maka Nabi kata, man istajmara, siapa yang beristijmar, falyutir, hendaklah dia mewitir. Iaitu maksud witir sini ialah mengganjilkan dalam sapuannya tadi. Wa idza istayqadha ahadukum, bila salah seorang kamu bangun, min naumihi, daripada tidurnya, falyaghsil yadahu, hendaklah dia basuh tangannya, qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi, sebelum dia masukkannya ke dalam bekas wuduknya ataupun air wuduknya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, kerana seorang kamu tak tahu di manakah tangannya telah diletakkan atau terletak tangannya pada malam tadi. Asal perkataan bata tu maksudnya tidur. Tidur waktu malam. Sebab tu kita panggil mabit. Mabit di Muzdalifah. Mabit. Sebab apa? Mabit maksudnya tidur malam. Dekat Mina kita kata mabit di Mina. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Malam tu kita kena tidur. Mabit di Mina juga okey juga, betul juga tu. Di Mina pun kena tidur malam juga. Cuma Muzdalifah tu lebih khusus. Sebab apa? Muzdalifah memang waktu malam je. Siang kita tak duduk Muzdalifah dah. Okey. Kita panggil mabit di Muzdalifah. Wa fi lafdhi muslimin falyastanshiq bimin kharaihi minal ma'. Dalam riwayat Muslim, hendaklah dia istinsyaq. Istinsyaq tu pula iaitu dia sedut air dalam hidung. Jadi istinsyaq sedut air, istinthar hembus air. Istinsyaq sedut, istinthar hembus. Naam. Wa fi lafdhi Muslim man tawadda'a falyastanthir, barang siapa yang berwuduk hendaklah dia istinthar, maka dia hembus air daripada hidungnya. Gharibul hadis,
lafaz-lafaz yang gharib. Ini maksud perkataan. Tawadda'a ahadukum, yakni idza syara'a fil wudu', apabila dia nak berwudu. Liyastanthir, maknanya liyukhrijal ma' min anfihi, iaitu mengeluarkan air dari hidungnya. Ba'da idkhalihi fihi, selepas dimasukkannya ke dalamnya. Wa idkhaluhu huwal istinsyaq, dan memasukkannya itulah dipanggil istinsyaq. Dalam buku terjemahan tuan-tuan dikekalkan tak perkataan istinsyaq? Tak, dia kata apa? Poin yang terakhir sekali yang kita baca tadi. Dia just kata mengeluarkan air je. Itu maksudnya bila dia terjemahkan jadi tak best lah. Kata sepatutnya macam ni. Kata bila mengeluarkan, itulah dinamakan istinsyaq. Kejap jadi pelik. Bila mengeluarkan air dari hidung. Nampak tak? Bila mengeluarkannya, jadi kita kata istinsyaq, istinthar. Istinsyaq, istinthar. Okey. Istajmara, nombor 3 pula. Perkataan istajmara maksudnya ista'malal jimar, maksudnya dia menggunakan batu. Al-jimar yakni wahiyal hijarah, iaitu dia adalah batu. Jadi al-jimar ialah al-hijarah, ialah batu. Liqat'il adha, supaya dia memutuskan atau membuang kotoran-kotoran adha. Al-kharij, yang keluar. Min ahadis sabilaini, daripada dua jalan. Wahwal istinja'u bil hijarah, dan dia adalah istinja' dengan batu. Ini kita sebut tadi. Istijmar ialah istinja' dengan batu. Istinja' dengan air apa? Istinja' je lah. Sama juga istinja' dengan air, istinja'. Fal yutir. Fal nombor 4 pula, nombor keempat. Fal yutir, kalau terjemahkan fal yutir, maka ganjilkanlah, iaitu liyunhi istijmarahu ala witrin, iaitu dia menghabiskan istijmarnya ataupun menamatkan dengan bilangan yang ganjil. Wahwal fard, dia adalah ganjil lah. Wahwal fard, seperti 3, 5 atau seumpamanya. Wala yakunu qit'atul istijmar li aqall min 3, dan tidak boleh batu itu kurang daripada 3. Ini kita bincanglah, sama ada batu tu kurang daripada 3, tak boleh kurang daripada 3 ataupun apa, ingat lagi tak? Batu tu tak boleh kurang daripada 3 biji, ataupun batu tu ada 3 bucu. Batu tu ada 4 bucu. Kita sebut kuliah lepas. Maksudnya kalau kita tak ada literally, tak ada 3 biji batu, tetapi sebiji batu yang ada 3 bucu yang boleh digunakan untuk satu sapuan, maka kita kata boleh. Okey, boleh juga. Ini mazhab Syafi'i. Okey. Fa inna ahadakum la yadri, sungguhnya salah seorang dari kamu tidak mengetahui, iaitu ta'lil li ghuslil yad. Dia ta'lil illah, sebab basuhan tangan itu ba'dal istiqadh, selepas dia bangun. Jadi apakah dia illah? Illah itu sebab hukum itu dia tak. Sebabnya apa? Ialah takut tangan ada najis. Itu poin dia. Dan kita dah huraikan panjang dah malam kan isu ni. Apa kesimpulan dia? Kalau bangun tidur, apa hukum letak tangan dalam air? Tak boleh tu, haram ke, makruh ke? Makruh salah. Ustaz saja buat salah Ustaz. Kita kata macam ni. Kan kita sebut dah, Imam Syafi'i dia detailkan masalah ni. Kalau bangun confirm ada najis, apa hukum masukkan air dalam tangan dalam air tadi? Haram ke makruh? Haram ke makruh? Kalau tangan confirm ada najis, masukkan dalam air wudu, haram ke makruh? Haram. Tak tahu. Haram pun tidak, makruh pun tidak. Kena detailkan lagi. Air tu banyak mana dulu?
kalau air tu kurang 2 kolah, lepas tu isu air kita cerita sekarang ni ialah air yang kurang 2 kolah. Air yang lebih 2 kolah tak masuk dalam perbincangan hadis ni. So kalau orang tanya, ustaz, kalau masukkan tangan dalam air makruh ke ustaz? Tanya soalan pertama dulu. Apa soalan pertama kita tanya? Air tu 2 kolah ke kurang daripada 2 kolah? Kalau dia kata air lebih dari 2 kolah, tak kisahlah nak terjun ke, nak apa ke, itu cerita lain. Kalau kurang daripada 2 kolah, ini kita nak masuk dalam bincang kita. Kurang daripada 2 kolah. Bila kurang dari 2 kolah, baru kita masuk bincangan masalah ni. Tangan masukkan dalam air tadi, apa hukum dia? Tengok dulu. Kalau dah tangan bernajis, confirm najis, masukkan dalam air yang kurang 2 kolah, hukum dia? Ya, hukum dia apa? Halal ke, haram ke, makruh? Haram. Kalau air kurang daripada 2 kolah, masukkan tangan yang bernajis dalamnya, hukumnya haram. Kenapa haram? Sebab dia merosakkan air tadi. Dia merosakkan air. Bila dah rosakkan air, dah membazir. Dan Islam melarang pembaziran. Pembaziran itu haram. Membazir air tanpa sebab, hukumnya haram. Membazir itu ialah menggunakannya pada tempat yang tak sepatutnya, yang jadi haram. Nampak tak? Kalau bangun tidur tak tahu, tak nampak, tak ada najis, kan tak tahu, tak ada najis, tapi baru bangun tidur, apa hukum masukkan tangan dalam air tadi? Yang ni baru makruh. Yang ni baru makruh. Yang ni baru makruh. Kalau dia tak bangun dari tidur dan dia pasti tangannya bersih, apa hukum celup dalam air pula? Dia baru basuh tangan dengan sabun, sanitizer lagi, bersih tangan dia. Kering, dan kering pula tu. Apa hukum masukkan air dalam tangan dalam air tadi? Haram ke, makruh ke, harus? Bila hukum jangan sebut hukum suci, kena sebut haram, sunat, makruh, wajib, harus. Harus. Sebab apa? Tangan dia bersih, dan dia bukan bangun daripada tidur. Saya sebut tadi, dia bangun daripada tidur. Kalau dia bangun daripada tidur, dia masih lagi dalam syak. Syak lah. Bila syak, masa ketika itulah masuk tangan tu, hukumnya makruh. Jadi kalau katakanlah kita syak, tak tidur sekalipun, walaupun bukan bangun tidur, syak, tangan aku ni tadi kena najis ke tak najis? Rasa macam kena najis tadi. Maksudnya syak tu yang kuat ni kepada najis. Maka ketika itu kalau masukkan tangan dalam air, hukumnya makruh. Tapi buat bangun daripada tidur, hukumnya syak. Jadi itu isu yang kita bincangkan pada kuliah yang terakhir sekali, kuliah yang last sekali. Panjang kita bincang masalah ni. Bila mazhab Syafi'i dia detailkan waktu bila yang jadi haram, waktu bila yang jadi makruh. Sekali lagi ulang. Kalau orang tanya, apa hukum masukkan tangan dalam air yang digunakan untuk berwuduk? Maka sebelum kita jawab, tanya dulu air banyak mana. Ini kaedah tu para ulama' dia tafsir. Orang mengaji dia detail. Tak boleh makruh, tak boleh. Nanti kan dia, air tu kalau banyak ustaz, dah susah nak jawab dah. Tanya dulu, air banyak mana yang kau masukkan tu, kamu tenggelam. Kalau kadang-kadang dia kata pergi swimming pool lebih dari 2 kolah. Kurang dari 2 kolah. Kalau kurang dari 2 kolah, tengok, kalau bangun daripada tidur dan dia yakin tangan dia dah terkena najis,
maka ketika itu kalau dia masukkan dalam air tadi, hukumnya haram. Kerana isi mazhab Syafi'i, air yang kurang 2 kolah terkena najis, banyak mana pun air itu tetap bertukar najis, air yang bernajis, walaupun tidak bertukar bau, warna dan rasa. Kalau dia bangun tidur tak nampak padanya najis, tak ada kepastian, maka ada syak. Bila bangun, bila tidur, maka ketika itu masukkan tangan dalam air, hukumnya makruh. Makruh. Jadi dia kena basuhkan dulu, dia kena tuang sikit air, kemudian dia basuh, barulah dia boleh celup tangannya dalam air tadi. Baik. Dan kita bincangkan dia ni ma'qul makna. Kita bincangkan adakah ini hukum yang kita boleh fikirkan dia, illah dia, atau dia ta'abbudi. Ingat lagi tak isu ni? Dah lepas. Ta'abbudi ke ma'qulul makna? Ta'abbudi ke ataupun dia ni satu hukum yang ada sebab? Yang tu apa yang ada? Yang ada sebab. Kita kata yang ada illah. Yang ada illah. Sebab kalau kita kata dia ialah hukum ta'abbudi, ada najis ke, tak ada najis ke, bangun je tidur, basuh 3 kali, basuh 3 kali. Mazhab Syafi'i lain, dia kata hukum ni ma'qulul makna. Jadi kalau yakin ada najis, tak boleh. Tak yakin, makruh. Kalau yakin, bersih, walaupun bangun tidur. Yakin bersih walaupun bangun tidur. Seperti yang kita sebutkan, tangan dia kata terikat macam ni lah dia. Jadi bangun tidur, tangan dia memang takkan pergi mana-mana lah tangan dia. Jadi bangun tidur tu makruh juga tak? Tidak. Sebab apa? Dia ma'qulul makna. Ma'qul maksudnya ialah illah hukum ini ialah kerana Nabi kata dia tak tahu tangan dia tidur dekat mana. Jadi itu dia punya illah dia. Illah dia tak tahu tangan dia tidur dekat mana. Jadi kalau dia pasti tangan dia tidur dekat mana, katakanlah dia patah tangan dia terikat macam ni, memang tak adalah dia pegang kemaluan dia. Jadi besok-besok bangun pagi boleh tak dia celupkan tangan dia ni? Boleh. Makruh ke tak makruh pun. Beza dengan orang yang ta'abudi. Kalau dia ambil hadis ni ta'abudi, dia kata bangun dia tidur tak boleh celup, makruh. Tak kisahlah bersih ke tak bersih ke, bangun tidurnya makruh. Itu bagi orang yang memandangnya sebagai ta'abudi, bukannya ma'qulul makna. Ma'qul maksudnya yang boleh dipikirkan maknanya, maksudnya. Baik. Nombor 6 pula, batat yaduh haqiqatul mabit. Nampak? Hakikat mabit itu yakunu min naumil lail, Allah daripada tidur pada waktu malam. Terjemahan tuan-tuan kata apa? Posisi keberadaan tangan ketika seorang tidur nyenyak pada waktu malam. Pada waktu malam, itu maksud tidurnya. Maksud tidur itu pada waktu malam. Jadi kita bincangkan sebelum ni, adakah dia terikat dengan waktu malam saja ataupun tidur siang juga? Tidur siang pun terikat juga. Habis tu Nabi sebut malam. Apa jawapan mazhab Syafi'i? Iaitu kebanyakan tidur itu pada waktu malam. Jadi mafhum, dia kata kebiasaan itu, adat itu tidak diambil iktibar dalam hukum. Tidak dijadikan hukum utama. Maksud kalau benda tu kebanyakannya sebab waktu malam, maka waktu siang pun termasuk juga. Okey. Waqad haka Az-Zamakhsyari di kalangan Mu'tazilah, wa Ibn Hazm di kalangan Zahiriyah, wal Amili mazhab Syafi'i, wa Ibn Burhan mazhab Hanafi, annaha takun bimakna sara. Jadi batat situ maksudnya sara. Terjemahan tuan-tuan kata apa? Bergerak bebas kata. Sara. Fala takhtassu biwaqtin, maka tidak dikhususkan pada
waktu yang tertentu. Sebab bahasa Arab perkataan bata maksudnya boleh juga maksudnya ialah menjadi. Bata maksudnya menjadi. Maksud bata sini ialah ni. Allah. Bata sini maksudnya menjadi. Bata. Jadi iaitu batat siyaduh, iaitu pada waktu mana tangan dia letak kat mana. Dia tak tahu mana tangan dia diletakkan. Bukannya tangan dia tidur pada waktu malam. Dia tak dikhususkan dalam waktu yang tertentu. Okey. Kemudian kata Syekh, wa idza atlaqatil yad, bila dimaksudkan dengan tangan secara umum, fal muradu bihil kaf. Maksudnya ialah tapak tangan. Jadi isu dia ialah tapak tangan yang tak boleh masuk ni. Yang tak boleh masuk dalam air tu ialah tapak tangan. Baik. Falyastansyik, nombor 7 pula, hendaklah dia menghembuskan al-istinsyaq, memasukkan air. Al-istinsyaq iaitu idkhalul ma'i fil anfi, masukkan air ke dalam hidung. Baik. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara umum, secara global. Yashtamilu hadzal hadis. Hadis ini mengandungi 3 faqarat, 3 bahagian. Likulli faqratin hukmuha al-khas biha. Bagi setiap bahagian dia ada hukum yang khas baginya. Yang pertama, fa dzakara anna al-mutawaddi, dia menyebut bahawa orang yang berwudu, idza syara'a fil wudu, bila dia nak berwudu, adkhala al-ma'a fi anfihi, dia masukkan air ke dalam hidungnya. Thumma akhrajahu minhu, kemudian dia keluarkanlah air dari hidungnya tadi. Dan ini adalah istinsyaq. Wal istinsar al-madhkur fil hadis, dan juga dia adalah istinsar yang disebut dalam hadis. Li'anna, dengar ni, sebab penulis kitab ni di mazhab, saya sebut dulu lepas, di mazhab Hanbali. Li'anna al-anfa min al-wajhi alladhi umira al-mutawaddi'u bi ghaslihi, kerana hidung itu termasuk daripada wajah yang diperintahkan orang yang berwuduk untuk membasuhnya. Jadi bagi mazhab Hanbali, masuk air dalam hidung dan keluarkan air dalam hidung ni hukumnya wajib. Sebab dia kata hidung termasuk daripada wajah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, bila kamu nak dirikan salat, maka basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sampai ke siku. Basuhlah wajah kamu, yang dikata hidung dan mulut termasuk dalam wajah. Jadi wajib membasuhnya. Macam mana mazhab Syafi'i jawab? Tidak. Kenapa? Ahsanti, barakallahu fiik. Boleh jadi pembela mazhab Syafi'i mana ya? Maksudnya ialah bagi mazhab Syafi'i, wajah itu apa yang terzahir. Macam kita sebut dalam kuliah lepas kan, sila tunjukkan wajah kamu. Adakah kita kata kita tunjuk wajah? Kita kata asal awak tengah-tengah ni, sebab hidung dan mulut termasuk dalam wajah. Buat dia kata kena basuh, hulu lubang hidung pula masuk dalam tunjuk kat dia. Tak. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i dia kata, dimaksudkan dengan wajah itu ialah apa yang terzahir daripada wajah. Apa yang tersembunyi dalam wajah itu tak masuk. Sebab tu mata, dalam biji mata wajib basuh ke? Tak. Dalam hidung wajib basuh ke? Tak. Dalam mulut wajib basuh ke? Tak. Pendapat Ibnu Umar, dia kata wajib basuh biji mata. Akhirnya mata dia pun jadi lemah masa ketika dia dah tua. Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, salah seorang, dia basuh mata dia. Akhirnya bila dia tua, mata dia rosak. Sebab dia ambil pendapat, bila kata basuh muka tu kena basuh mata sekali. Yang sahih tak perlu. Bila kena basuh muka, kita tutup mata automatik. Air masuknya dah tutup mata. Bila tu pedih lah. Jadi terbasuh luar, bahagian luaran. Jadi mazhab Syafi'i jawab, wajah itu bukan dalam, dia adalah luar sahaja. Okey, itu jawapan mazhab Syafi'i.
Kemudian waqad tadafaratil ahaditsus sahihatu ala masyru'iyyatihi, dan sesungguhnya telah banyaklah hadis-hadis yang sahih yang menyebut berkenaan dengan dimasyru'kan, disyariatkan berkumur dan juga bermasukkan dalam hidung ini. Liannahu minan nadhafah, kerana dia termasuk daripada pembersihan, kebersihan yang diminta oleh syarak, yang dikehendaki oleh syarak. Nah, maksud kita kata-kata dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Apa kaedah mazhab Syafi'i? Kenapa mazhab Syafi'i kata dia sunat? Kenapa mazhab Syafi'i kata kumur dan masukkan air dalam hidung hukumnya sunat, tak wajib? Ahsanti, barakallahu fiik. Sebab Nabi kata berwuduklah kamu. Nabi kata pada seorang lelaki yang wuduknya tak betul, Nabi kata berwuduklah kamu sebagaimana Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran macam mana? Basuh muka, wahai orang beriman, bila kamu nak dirikan salat, maka basuhlah muka, basuhlah tangan sampai ke siku, sapulah kepala, dan juga basuhlah kaki sampai buku jari. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tambah lagi dua. Apa dia? Tambah lagi dua rukun wuduk. Ada 6. Tertib yang ke-6. Yang first, niat. Niat tu, niat dan juga tertib. Tertib dapat daripada mana? Daripada ayat tu juga. Sebab bahasa Arab kata, wahai orang yang beriman, bila kamu nak dirikan solat, maka basuhlah wajah kamu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan kamu ilal famsahu. Kemudian dia disebut maka kemudian disebut kemudian, maka itu menunjukkan bahawa tertib itu hukumnya wajib. Tertib itu hukumnya wajib. Niat mana dapat? Ini memang Nabi kata innamal a'malu binniyat. Semua amal tu kena datang dengan niat. Jadi dari sini kita gabungkan dapatlah 6 rukun wuduk di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Nanti kita akan detailkan masalah wuduk ni pada hadis wuduk. Nanti hadis Uthman bin Affan kita akan detailkan lebih detail lagi, insya-Allah biidznillah taala. Yang kedua, bahagian kedua hadis ni, bahagian pertama cerita pasal masuk air dalam hidung. Bahagian kedua, thumma dzakara aidan, kemudian disebut juga bahawa anna man arada qat'al adha, siapa yang nak menghilangkan kotoran, al kharij min al hijarah, yang keluar dengan menggunakan batu, an yakuna qat'uhu ala wajr, hendaklah qat'uhu, iaitu cara dia hilangkan tu dengan bilangan yang ganjil. Aqalluha 3, yang paling sedikit sekali adalah 3. Wa alaha, yang paling banyak ma yang qati'ul bihil kharij, apa yang boleh menghilangkan kotoran. Maksudnya kalau 3 tak hilang, tambah lagi. Boleh tambah 4, dah hilang, sah tak? Sah. Cuma 5 lagi afdal. Wa tunaqqil mahalla, dan dia menyucikan tempat, in kanat witra, kalau dia ganjil. Wa illa zada wahidah, kalau dia tak cukup, tambah lagi, tambah sekali lagi, betul tak? Wa tutar a'dad asy-syaf', dan hendaklah dia mewitirkan bilangan-bilangan yang genap. Hendaklah dia mengganjilkan bilangan yang genap. Maka kalaulah 3 tak boleh, dia buat 5. Itu yang afdal. Walaupun dengan 4 tu dah bersih. So point dia ialah paling sikit 3. Paling sikit 3. Nah, itu isu dah kita bincanglah panjang bab ni. Kita tak 11 syarat istinja. Ingatlah 11 syarat istinja. 4, 3, 4 formation. Kenapa saya kata 4, 3, 4?
Macam main bola pula. 4-3-4. Kenapa saya kata 4-3-4? Tak ingat dah tu. Kenapa saya kata 4-3-4? Kerana dia ada 3 syarat. Satu syarat apa? Syarat batu. Yang kedua, syarat sapuan. Yang ketiga, syarat najis tu. Syarat batu tu ada 4. Apa dia? Tak tulis. Ni ulang kaji ni. Pertama, dia kesat. Batu tu kesat, maksudnya dia boleh mencabut, menghilangkan. Yaqla' dia panggil. Dia yuqli'. Jadi yuqli'. Aqla'a yuqli'u. Dia boleh menghakis atau apa kata, kesat lah. Dia kata bahasa Melayu apa? Menghakis, bukan menghakis. Maknanya dia boleh tarik lah dengan tisu tu, dengan batu tu dia boleh ni. Batu licin tak boleh. Yang kedua, batu tu suci. Boleh ikut turutan disebut batu tu suci, bukan batu yang bernajis. Bukan najis. Yang kedua, batu tu kesat. Yang ketiga, keras. Bukan lembik, bukan benda yang lembik. Jeli tak boleh. Ambil jeli buat istinja, tak jadi. Yang keempat, bukan benda yang dihormati, seperti buku, makanan manusia, makanan jin. Itu syarat ni pula. Syarat sapuan ada 3 kan. Yang pertama apa? Pertama, sapuan 3 kali. Yang kedua, setiap sapuan kena cover semua bahagian yang keluar tu. Maksudnya lubang najis dan lubang najis pula. La haula wala. Maksudnya dubur dia lah, lubang tu dia panggil. Dia panggil halaqatud dubur. Bahasa Arab panggil halaqatud dubur. Halaqah dubur. Halaqah dubur maksudnya lubang yang keluar dan kawasan yang keliling tu. Itu panggil halaqatud dubur. Lagi? Yang ketiga? Mesti dia boleh hilangkan ain najis tu. Kesan-kesan tak apa, ain najis tu. Baik tu mesti keluar. Syarat najis pula. Najis pun ada syarat okey. Nombor 1, najis belum kering. Kalau dah lama sangat, dah kering tak jadi, kena basuh. Yang kedua, tak campur dengan benda luar, benda lain, air ke, apa benda ke, kecuali ada kecuali saya beritahu. Peluh pada tempat tu. Itu tak masalah. Yang ketiga, najis tak pindah ke kawasan lain. Kalau najis dah pindah ke tisu, kena kita tenyih balik tisu tu dekat tempat tu balik, habis. Yang keempat, najis tak keluar daripada maksudnya kawasan tu je. Tak kena kat kaki dia, tak kena kat sini. Dan kalau kena kat kaki, dah tak boleh dah. Kaki tu dah kena basuh. Katakan dia buai besar, kena kat kaki. Bila kena kat kaki tu, boleh tak dia ambil tisu lap je? Tak boleh dah. Kaki tu kena basuh. Alhamdulillah. Naam. Yang ketiga pula, isu yang ketiga, wa dzakara aidan anna al-mustayqidha min naumil laili. Dan disebut juga orang yang bangun daripada tidur malam, la yudkhilu kaffahu fil ina, dia tidak masukkan tapak tangannya dalam air. Au yamussu biha ratban, atau memegang benda-benda yang basah lah, kotor. Hatta yaghsilaha 3 marrat, sehingga dia basuhnya 3 kali. Lianna naum al-laili ghaliban yakunu tawilan, kerana tidur malam biasanya lama. Kat sini kita kata, penulis sekali mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali kata yang makruh itu hanyalah tidur malam. Tidur siang tak kira. Mazhab Syafi'i kata apa? Tak, tidur malam ke tidur siang pun kira. Kenapa? Apa jawapan mazhab Syafi'i? Asal tidur, asalkan tidur. Hadis tu kata tidur. Tapi hadis dia sebut malam. Minal laili. Hadis sebut malam.
Mazhab Syafi'i ada dua jawapan. Satu, Nabi sebut malam kerana tidur itu kebiasaannya pada waktu malam. Biasaannya pada waktu malam. Dia panggil al-aghlab. Yang kebanyakannya ialah malam. Itu jawapan pertama. Jadi kaedah mazhab Syafi'i ialah bila suatu benda tu Nabi sebut kerana kebanyakan, maknanya kebanyakan tu tak jadi pengikat hukum, dia tak jadi satu syarat. Kan? Tak jadi suatu syarat. Sebab kebanyakannya orang pada waktu malam, contoh macam Nabi kata pasal perempuan, apa yang Nabi sebut perempuan, tak bagi contoh lain. Tapi bukan maksudnya hukum tu khas untuk perempuan. Tapi Nabi sebut, contohnya macam Quran. Ayat Quran kata, wa min syarrin naffathati fil uqad. Kita baca Quran al-Binas kan? Qul a'udzu birabbin nas. Kan? Ya Allah, aku minta lindung dengan Tuhan manusia, Rabbin nas. Rabb kan manusia. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan atau kejahatan bisikan syaitan yang sifat dia khannas. Khannas maksudnya apa? Kejap besar, kejap kecil, kejap besar, kejap kecil, kejap menyorok, kejap keluar, kejap menyorok, kejap keluar. Itu khannas. Bila dengar azan, tu lagi menyorok, lagi datang balik. Itu khannas. Itu kau bina salah. Al-alaq, astagfirullah. Al-falaq. Wa min syarrin naffathati fil uqad. Salah surah. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku minta lindung daripada Tuhan al-falaq. Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan apa yang telah diciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan aku minta lindung daripada kejahatan malam bila dah gelap. Wa min syarrin naffathati fil uqad. Daripada kejahatan nafasat. Nafasat maksudnya apa? Wanita tukang sihir yang menghembus pada tali-tali. Jadi kita kata, adakah ayat tu hanya khas untuk tukang sihir wanita? Jadi kalau tukang sihir lelaki dia tiup, dia tak masuk dalam tu, dia kena buat lain pula, nafasat wan nafathin. Sebab kebiasaannya perempuan. Itu maksud saya kata, kaedah kebiasaan ni dia tidak boleh jadi hujah. Kebiasaan tidak boleh jadi hujah. Bila Nabi kata, bila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur malam, maka jangan dia celup tangan dia dalam air. Maka kita kata apa dia? Adakah malam tu jadi satu hukum? Tidak. Sebab malam tu ialah kebiasaan. Itu jawapan mazhab Syafi'i. Itu jawapan pertama mazhab Syafi'i. Jawapan kedua mazhab Syafi'i kata bukan khas tidur waktu malam, ialah kerana hadis ini illah dia, sebab diikat. Kenapa Nabi tak kasih masuk tangan dalam air tadi? Kenapa? Sebab ada syak, tangan tu ada najis pun tidak. Dan tidak ada beza tidur siang ataupun tidur malam. Syak tu boleh muncul tak? Boleh wujud. Jadi sebab syak boleh wujud sama ada tidur malam ataupun tidur siang. Adakah kalau tidur siang kita tak seluk tangan kita mana-mana? Siapa bagi jaminan? Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Tidur siang kan tidur malam pun seluk juga kadang-kadang setengah orang tangan ni. Kaki seluk tu memang suka seluk. Setengah orang macam tu. Barakallahu fiik. Jadi kita kata illah dalam mazhab Syafi'i ialah syak bahawa tangan tu tidur kat mana. Dan bila tidur syak tidur tangan kat mana, tangan tu letak kat mana, dia tak dikhususkan tidur malam ataupun tidur siang. Ini jawapan mazhab Syafi'i ke atas mazhab Hanbali. Waktu bila penulis ni kata, nampak ni, penulis ni kata apa? Kerana tidur malam biasanya tidur yang panjang. Seolah-olah penulis ni dia nak kata bahawa yang makruh tu tidur malam, tidur siang tak makruh. Okey. Jadi wayaduhu tatishu fi jismihi, dan tangan dia berjalan lah di jasadnya. Fala'allaha tusibu ba'dul mustaqdarat, kemungkinan tangan dia terkena pada mustaqdarat, benda yang kotor.
wa huwa la ya'lamu, dan keadaan dia tidak sedar, tak tahu. Fasyara'a lahu ghasluha atau ghaslaha, maka disyariatkan baginya membasuhnya, linnadhafatil masyru'ah, kerana kebersihan yang disyarakkan. Jadi sampai tangkap ni. Jadi ini isu 3 hadis ni. Jadi hadis ni ada 3 bahagian, dia ada 3 benda dalam hadis ni. Betul panjang kita bincang hadis, 2 kelas dah. Okey. Ikhtilaful ulama, khilaf ulama dalam masalah ni. Ikhtalafal ulama fi an-nawm alladhi yushra'u ba'dahu al-ghusl al-yad. Ulama telah berkhilaf, berbeza pendapat tentang tidur yang disyariatkan kita basuh tangan. Fa dhahaba Syafi'i wal jumhur, ulama Syafi'i dan majoriti, ila annahu ba'da kulli naumin, bahawa dia disyariatkan pada setiap kali bangun tidur, min lailin aw nahar, sama ada siang ataupun malam, malam ataupun siang. Kerana umumnya perkataan Nabi SAW, min naumihi, daripada tidurnya. Wa khassahu al-imaman Ahmad wa Daud al-Zahiri, mazhab Ahmad dan Daud al-Zahiri. Itu mazhab dipanggil mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah ni banyak kritikan. Nanti kita akan tengok hadis lepas ni lagi dahsyat mazhab Zahiri ni. Dan kita akan tengok berasa peliknya pendapat mazhab Zahiri. Cukuplah saya kata antara pelik pendapat Zahiri ni lah, bila Nabi kata bila seorang kamu nak kahwin, dia boleh tengok perempuan yang bakal dia nak kahwin, kan? Dan mazhab Syafi'i kata yang boleh tengok tu apa? Muka dengan tangan je. Comel ke tak comel, kan? Walaupun kita kan dah kan terkejut pula tengok muka tak kena dengan selesa, kan? Zahiri kata boleh tengok semua. Zahiri kata boleh tengok semua, atas dan bawah. Dia kata pelik pendapat ni. Zahiri dia kata orang boleh melihatnya, dan Nabi tak khususkan. Lepas tu nama dia Zahiri. Dia tak tengok pada makna dalil, dia tengok pada zahir. Dia tak tengok pada makna. Maksud ulama-ulama kita, dia kata walaupun kita tengok zahir, tapi zahir tu kita tengok zahir makna, bukan zahir saja. Kita tengok zahir makna hadis, zahir makna hadis. Mazhab tu dia ada di mana? Dulu di Andalus, Andalusia. Daud al-Zahiri ni tahun berapa ni? Dia sekitar 300 juga, 200 lebih ke 300 Hijriah. Lepas tu mereka dikritik oleh betul, awal juga. Ada lagi, ada sebahagian. Ada sebahagian guru-guru kami nak sebut, ada sebahagian syekh masih lagi di atas mazhab Al-Zahiri. Cuma dah tak famous mazhab ni. Mazhab ni dah tak tersebar. Ya, sebab memang pelik. Okey, taib. Nanti kita akan tengok nanti lepas ni apa lagi contoh pendapat mazhab Zahiri ni. Jadi dia kata mesti tidur pada waktu malam. Wa ayyadu ra'yahum bi anna haqiqatul baitutah, kerana mereka mengatakan bahawa hakikat bait, bata. Hadis kata apa? Aina batat. Bata yabitu, maksudnya ialah malam. Masa kita pergi haji, bermabit, bat Muzdalifah pada waktu malam. Lepas tu kalau kita pergi Muzdalifah siang, tak sah. Mana boleh. Jadi mabit tu pada waktu malam. Jadi kata, kalau kamu wahai Syafi'i kata, tidur itu tidur siang dan malam, perkataan bata maksudnya ialah tidur malam. Jadi kalau kamu mabit dekat Muzdalifah siang, sah ke? Tak sah. Dia jawab balik. Kuat juga tu, kan? Lepas tu kita sebut tadi, majoriti Syafi'i pula, dia tak mandang perkataan bata itu maksudnya waktu malam. Dia kata bata itu maksudnya perkataan, jadi perkataan sara, menjadi. Sebab antara adik-beradik isim kana, dah belajar bahasa Arab pula lah. Adik-beradik isim kana yakunu ialah bata yabitu. Jadi dia kata maksudnya ialah sara, menjadi. Bila tangan itu dia tidur, tangan dia menjadi di mana-mana. Ini bukan ni isu waktu malam. Lepas tu kata Syekh, nampak sini, warrajih, Syekh Basam mazhab Hanbali. Kata yang rajih ialah mazhab yang
kemudian. Yang akhir tu yang kemudian lah, maksudnya kata tidur malam tu. لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل, kerana hikmah disyariatkan membasuh tangan tidak jelas. Wa innama yaghlibu alaihi ta'abbudiyah. Syekh kata apa? Apa terjemahan dia? Unsur ibadah. Lepas tu kita bincang awal, dia ni ta'abbudi ke ma'kulul makna? Mazhab Hanbali, Syekh Al-Bassam ini dia cenderung kepada mazhab Maliki dalam masalah ni, iaitu dia adalah ta'abbudi. Bila ta'abbudi, bangun dia tidur basuh. Mazhab Syafi'i kata ma'kulul makna. Kita kata sebab bila bangun tidur syak ada najis. Jadi bila masa apa saja waktu keadaan ada syak dia najis, tidur malam atau tidur siang kena basuh. Mazhab ni tak ta'abbudi, tidur malam kita buat kerana beribadah, ta'abbudi ya. Jadi fala majal, kata, jadi tidak ada ruang untuk kias tidur siang dengan malam. Sebab apa? Dia pandang kepada ta'abbudi. Bila ta'abbudi, dia macam solat lah. Kita boleh tanya tak, kenapa Zuhur 4, kenapa Maghrib 3? Tak boleh. Bila ta'abbudi, kita kena tunduk kepada nas. Ta'abbudi maksudnya ialah dibentuk peribadatan khusus. Macam kenapa kita bila anjing jilat kita punya bekas, kita kena basuh 7 kali. Sebab ta'abbudi bukan ma'kulul makna. Tak ada sebab ma'kulul makna. Lepas tu tak dikiaskan basuh yang lain 7 kali. Tak. Sebab dia ta'abbudi. Macam tu juga solat Zuhur, Maghrib 3, Isyak 4. Ta'abbudi ke ma'kulul makna? Ta'abbudi semata-mata. Jadi adakah masalah bila bangun tidur basuh tangan ini sebelum masukkan air itu ta'abbudi ke ma'kulul makna? Jadi mazhab Hanbali, Maliki kata ta'abbudi. Syekh Al-Bassam, Abdul Rahman Al-Bassam, penulis kitab kita ni, dia cenderung kepada benda tu ta'abbudi. Mazhab Syafi'i kata dia adalah ma'kulul makna. Okey, sebab di sisi mazhab Syafi'i, ibadat tu dari dua. Ibadat perbuatan. Ibadat perbuatan tu dia terbahagi kepada dua. Satu, ibadat yang ta'abbudi 100%. Ta'abbudi 100%. Macam solat, macam melontar, macam sa'i, macam bilangan rakaat, macam apa lagi, tayamum, macam wuduk. Yang ni memang ta'abbudi 100%. Maksudnya kalau kita tengok dia, memang kita tahu dia ni sedang melakukan satu bentuk ibadah. Bila kita tengok orang solat, Allahu Akbar, berdiri, kita akan nampak dia sedang beribadah. Hatta orang kafir pun tahu dia sedang solat, betul tak? Kalau kita pergi kat negara kafir, kita Allahu Akbar, kita rokok sujud, orang kata he's praying. Itu menunjukkan bahawa itu adalah ibadat ta'abbudi khusus. Ada satu lagi bentuk ibadat dalam Islam ini yang dia ta'abbudi, dia ibadat, tapi dia ala suratil adah. Dia dalam rupa adat. Walaupun dia ibadat. Contohnya apa? Istinja. Istinja ibadat ke adat? Ibadah. Sebab Nabi kata beristinjaklah dengan batu. Jadi kalau kita istinjak dengan batu, ibadat. Tapi kalau orang tengok, kita kata dia sedang beribadat ke? Dia sedang beribadat tu. Tak, kita kata dia tengah basuh. Dia tengah sibuk. Yang ni yang kita kata ada dalam Islam ibadat yang nampak rupanya ala suratil adah, atas rupa adat.
Dan di sisi mazhab Syafi'i, ibadat yang ta'abudi ni memang dia tak boleh nak, dia bukan makulul makna. Dia tak ada pakai logik kat situ. Kenapa 4? 3. Kenapa baca Fatihah? Baca Fatihah. Kenapa lepas Fatihah baca surah? Baca. Tak ada. Adapun dalam ibadat yang makulul makna ini, ibadat yang rupa dia dalam bentuk adat, selagi mana dia mencapai makna daripada perintah tersebut, maka dia dah kira tercapailah. Contohnya bayar hutang kan, apa saja bentuk pembayaran hutang, maka terbayar tak hutang tu? Terbayar. Sebab dia bayar hutang ibadat tak? Ibadat. Tapi ibadat yang rupanya rupa adat. Jadi apa saja bentuk dia bagi ke, bank in ke, apa saja ke, maka dia termasuk dalam ibadat. Membersihkan najis. Katakanlah kita punya baju terkena najis, kan? Lepas tu kita pun buka baju tu, kita gantung dekat pagar rumah. Hujan lebat 3 hari 3 malam. Lepas 3 hari kita ambil baju tu, tak ada bau najis, hilang bau warna rasa. Bersih tak baju tu? Bersih. Walaupun tak ada perbuatan membasuh pun. Sebab Nabi kata basuhlah. Nabi kata basuhlah. Nabi kata bila kena najis, Nabi kata basuhlah sehingga hilang bau warna dan rasa dia. Betul tak? Tapi sekarang ni dia tak basuh. Dia tak basuh. Sah ke tak sah? Kenapa sah? Sebab kita kata dia makulul makna. Dia kita ambil makna daripada hadis tadi. Makna daripada hadis tadi apa dia? Iaitu basuh. Maksudnya bersih. Bersih daripada najis tadi. Maka kita kata sah. Beza dengan ibadat yang khusus ta'abudi. Ta'abudi tak ada jalan lain melainkan kena ikut dalil nas sebiji. Sama lah macam kes apa sekarang ni. Kes masuk tangan dalam air tadi. Mazhab Syafi'i kata dia makul makna. Makna dia ialah jangan kamu syak yang tangan kamu ni ada najis, kamu akan merosakkan air itu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kata Syekh yang rajih ni mazhab yang akhir. Tapi bagi saya, bagi mazhab Syafi'i ini bukan rajih. Rajih ni ialah tidur siang dan malam. Ini perbincangan kita yang basuh tangan asing ke basuh tangan masa nak berwudu? Sahih. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, sunnahnya membasuh tangan ketika bangun daripada tidur ini adalah dia ada satu sunnah yang khusus atau sunnah yang terkait dengan wudu. Maka jawapannya yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia adalah sunnah yang khusus. Jadi dari sisi mazhab Asy-Syafi'i, bila kita bangun daripada tidur, kita basuh tangan kita 3 kali. Lepas tu dah dapat sunnah yang tadi. Kemudian nak wudu, basuh lagi 3 kali. Berdasarkan sunat, ambil wudu, basuh tangan 3 kali. Berdasarkan hadis Uthman bin Affan, kita akan belajar nanti daripada Humran, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, dapat tangkap tak? Alhamdulillah. Thumma ikhtalafu, kemudian mereka berkhilaf pula, hal ghusluha wajibun aw mustahabbun, adakah wajib ataupun sunat? Fadhahaba al-jumhur ila al-istihbab, maka majoriti ulama mandang dia adalah sunat. Wa huwa riwayatun li Ahmad, ini satu riwayat daripada Ahmad. Ikhtaraha al-Khiraqi wal Muwaffaq Ibn Qudamah wal Majduddin Ibn Taimiyah. Nah, pendapat ini pendapat riwayat daripada Ahmad dan telah dipilih oleh Imam Al-Khiraqi wal Muwaffaq Ibn Qudamah dan juga Al-Majd. Al-Majd maksudnya Majduddin Ibn Taimiyah atau Ibn Taimiyah yang karang kitab Muntaqa tu.
Dah, nampak tak? Maksudnya ada juga pendapat mazhab Hanbali. Wal masyhur min madhhabil Imam Ahmad, dan yang masyhur daripada mazhab Imam Ahmad al-wujub, hukumnya wajib. Wa yadullu alaihi zahirul hadis, dan inilah zahir hadis menunjukkan padanya. Dah. Dan kita jawab banyaklah, panjanglah jawapan kita pada kuliah lepas. Diwajib ke sunat? Jawapan dia sunat. Kenapa sunat? Kenapa tak wajib? Kita tanyalah soalan ni pada kuliah lepas. Sebab syak. Ahsan. Sebab bila kita bangun tidur, dia syak. Sesuatu hukum tak boleh kita letakkan dia haram di atas sesuatu yang syak. Jadi kalau kamu kata haram masukkan tangan, kenapa haram? Sebab syak. Adakah sesuatu yang syak tu boleh jadikan haram? Tak. Lepas tu mazhab Syafi'i kata tak boleh kata haram masukkan tangan, sebab bila haram lawannya wajib tadi kan. Wajib dia basuh. Bila kita haram masukkan tangan, maka wajib dia kena basuh. Maka mazhab Syafi'i kata dia sunat. Kecuali kalau memang dah pasti bahawa memang ada najis, ketika itu wajib dia basuh. Kuat tengok mazhab Syafi'i. Sebab tu kadang-kadang orang dengar ni, saya cerita kat sini, bila dia tak mengaji mazhab Syafi'i betul-betul, kemudian dia baca kitab ni contohnya, lalu dia kata, oh yang rajih ni, lalu dia mengajarlah sana sini, dia kata yang rajih macam ni rajih. Jadi dia tak baca mazhab Syafi'inya hujah betul-betul. Dia tak tahu apa yang mazhab Syafi'i defend pendapat dia. Akhirnya dia kata pendapat yang lain tu lemah. Dan dia kata pendapat lain tu lemah. Sekarang bila kita mengaji betul-betul mazhab Syafi'i, kita rasa semua yang kita baca ni semua mazhab Syafi'i lagi. Soalan, kalau tak tidur nak guna bekas, ya, kena basuh ke tak? Ini bukan saya jawab, perempuan jawab. Kalau tak tidur, bila bangun kena basuh tangan dulu tak? Kalau tak ada najis tak payah. Tak najis, tak payah. Sunat tak? Basuh dulu. Tak sunat pun. Kecuali bila nak wudu. Kecuali nak wudu. Faham tak? Nak wudu baru kita basuh 3 kali. Dapat sunat ketika wudu. Sekarang ni kita cerita pasal sunat ketika bangun daripada tidur. Jadi ustaz, kalau tak tidur nak guna berjana, kena basuh 3 kali ke? Tak. Sunat ke basuh 3 kali pun? Tak. Sunat pun tidak. Kalau tak tidur. Kecuali kalau dia confirm ada najis. Naam. Khalas. Barakallahu fiik. Dekat sini nampak, kita ngaji betul-betul, orang anak murid boleh jawab. Okey. Ma yu'khadh minal hadis. Apa kesimpulan daripada hadis ni? Mari kita baca. Wujubul istinsyaqi wal istinthar. Wajibnya masuk air dalam hidung dan menghembuskannya. Seperti kita sebut, ini mazhab Ahmad. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, fihi dalalatun zahiratun. Ini dalil yang jelas bahawa al-istinthar, menghembus air itu bukan daripada istinsyaq. Menghembus bukan daripada istinsyaq. Jadi istinsyaq sedut, istinthar hembus. Nombor 2, annal anfa minal wajhi, termasuk dari wajah fil wudu. Sekarang ni kita dah jawab dah. Masih pun dah jawab dah. Akhdhan minal hadith ma'al ayah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Kita jawab dah ni. Ini si mazhab Syafi'i. Masyru'iyatul itar liman istanja bil hijarah. Disyariatkan mengganjilkan bagi orang yang nak istinja dengan batu. Qala al-Majdu' fil Muntaqa, berkata Majduddin Ibn Taymiyah atau Ibn Taymiyah yang biasa kita baca kitab tu. Wa huwa mahmulun ala anna al-qat'a ala al-witri sunnah. Jadi hadis ini difahami bahawa kita menggunakan witir ketika kita menghilangkan najis tadi sunnah. Fima zada ala thalath, lebih daripada 3 kali. Maksudnya apa tak? Witir lepas lebih daripada 3 kali tu hukumnya sunat. Kita sebut tadi. Jadi kalau lah 3 kali tak bersih lagi, kali keempat dia dah bersih. Sah tak? Dah sah.
Perlukah diwitirkan? Tak wajib. Sunat diwitirkan. Itu kata Ibn Taimiyah kata apa? Satu dia kata kat sini, dia fahami bahawa mewitirkan itu adalah sunnah selepas tiga kali. Selepas tiga kali. Alhamdulillah. Berkata Al-Imam Ibn Hajar ni Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar dalam sejarah Islam ada dua Ibn Hajar. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, biasanya Ibn Hajar tu merujuk kepada Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i, Al-Muhaddith Amirul Mu'minin fil Hadith, Sahibul Fathil Bari, penulis kitab Fathul Bari. Satu lagi Ibn Hajar, iaitu Ibn Hajar Al-Haytami. Okay. Al-Haytami itu faqih mazhab Al-Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i. Rasa kemudian sikit atau masa zaman tak pasti, kena cek balik. Al-Haytami dengan Al-Asqalani. Haytami Ibn Hajar Al-Haytami. Saya cek dulu tarikh dia. Sebab Ibn Hajar Al-Haytami dia bukan zaman Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami 900 lebih Hijriah, 973 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Kalau Ibn Hajar Al-Asqalani dia awal lagi, 773. Tadi 900. Jadi lebih kurang 800 tahun ni. Jauh jugalah. Lepas tu kata dia kemudian lagi. Okey. Naam. Jadi Ibn Hajar kata istanbata qaumun minal hadith. Sebagian ulama dia mengeluarkan daripada hadis ini anna mawdhi'al istinja makhsus birukhsah ma'a baqa'i athar najasati alaihi. Dia kata apa dia? Tempat istinja, tempat keluar najis, tempat kita istinja tu dikhususkan untuk rukhsah. Dikhususkan untuk rukhsah, keringanan. Ma'a baqa'i athar najasah, bersama dengan kekalnya apa dia? Kesan-kesan najis. Kekal. Sebab itulah kita kata, kalaulah lepas dia istinja, dia boleh solat tak? Dia boleh solat. Tapi kalau dia lepas tu dia duduk dalam bekas air, bathtub, kurang 2 kolah, dia duduk atas bekas bathtub, air tu jadi najis tak? Jadi najis, confirm jadi najis. Sebab najis tak ada lagi tak? Najis tak ada lagi. Cuma dia beri keringanan, kemaafan ketika untuk orang yang nanti kita akan belajar. Betul, dalam mazhab Syafi'i bab sapuan ni ada khusus. Ada sapuan yang wajib, ada sapuan yang mengangkat hadas. Apa sapuan yang angkat hadas? Sapu kepala, angkat hadas. Ada sapuan dia tak mengangkat hadas, cuma dia boleh menjadi pengganti sementara tayamum. Ada sapuan yang meringankan saja, meringankan. Apa dia? Yang ni lah dia, sapuan istinja. Ada sapuan yang sunat, seperti sapuan apa? Berwuduk. Yang wajib ni ratakan air. Apa hukum sapu? Dalk, sunat. Hukum sapu sunat. Kalau kita tangan kita tuang air, yakin tak ada apa halangan, sah tak? Apa yang hukum sapu? Sunat. Baik. Nombor 5, disyariatkan membasuh tangan ketika bangun dari tidur malam, yang kita sebutkan khilaf tadi, kita sebut banyak kali dah. Yang ke-6, wajibnya berwuduk bila bangun daripada tidur. Yang ni Syafi'i lah, wajibnya berwuduk. Ini majoriti mazhab lah, jumhur mazhab
Sebab apa? Cuma mereka berbeza dalam bab apa? Kalau tidur tak. Apa maksudnya buat dia bergerak? Maksudnya kalau dia tidur Oh, kalau batal. batalkan wuduk tak? Ya. Soalan, tidur membatalkan wuduk tak? Cara tidur. Jawapan ni ialah semua mazhab sepakat tidur membatalkan wuduk kecuali bagi Rasulullah SAW. Cuma Imam Syafi'i dia ada satu lagi bab, iaitu kalau tidur duduk tetap punggung, batal wuduk tak? Tak. Tak batal wuduk, walaupun nyenyak macam mana sekalipun. Walaupun nyenyak macam mana sekalipun. Kalau saya duduk tidur macam ni, sampai berdengkur-dengkur tidur, tak sedar dah orang buat apa pun, batal tak wuduk? Tak, sebab punggung saya Tetap. tetap. Dalilnya hadis Sahih Bukhari. Para sahabat dia duduk tunggu Rasulullah lambat sangat keluar sembahyang Isyak, sampai berdengkur. Bila berdengkur, bila Rasulullah sampai, mereka bangun. Lepas tu mereka pun solat tanpa ambil wuduk yang baru. Dan Nabi kata, kalaulah aku tak nak beratkan umat aku, nescaya aku nak sembahyang Isyak macam time kita sekarang. Waktu maksudnya boleh melambatkan lebih Allah. Tapi kenapa buat awal? Sebab kesian. Kalau katakanlah sembahyang Jumaat kat masjid pukul 10.30, habislah. Pakcik-pakcik dah tidur dulu dah. Orang tua kan tidur awal, pukul 10 dah tidur 10.30 kan. Jadi masjid kosong lah. Kalau budak muda mungkinlah ramai, tapi dah habis, kosong. Jadi kesian kepada umatnya, maka dibuat pada awal waktu. Maksudnya dia kata, kalau tidak aku tak nak memberatkan umat aku, nescaya waktu inilah paling bagus kita sembahyang Isyak. Nah, yang ketujuh pula, an-nahyu an idkhaliha al-ina'a qabla ghasliha, iaitu larangan memasukkannya sebelum basuhnya. Dan ialah kerana haram ataupun makruh berdasarkan khilaf wajib membasuh ataupun sunat. Jadi kalau wajib basuh, maka haramlah masukkan tangan. Haram masukkan tangan, wajiblah basuh. Makruh masukkan tangan, sunatlah basuh. Okey. Al-zahir min ta'lil masyru'iyyah. Zahir daripada ta'lil, daripada illah, sebab disyariatkan tu adalah kebersihan. Kat sini seolah-olah macam Syekh ni dah macam tak kena pula. Tadi kata ta'budi, ini kebersihan pula. Wallahu a'lam. Lakin al-hukmu 'ala al-ghalib fa yushra' ghasliha walau hafizaha bi kisin nahwi. Nampak dia kata Syekh, tetapi hukumnya berdasarkan al-ghalib, kebanyakannya, dan disyariatkan membasuhnya walaupun dia diikat tangannya dengan plastik. Sebab tadi kita kata Syekh ni kata basuh tangan ni apa dia, ta'abudi ke makul makna? Ta'abudi. Bila ta'abudi, hang ikat tangan hang dengan plastik pun, tangan tak kena mana-mana pun, tetap juga bila buka plastik kena masuk dalam tu, kena basuh 3 kali. Mak Syafi'i kata macam tu tak? Tak. Mak Syafi'i tak kata macam tu. Mak Syafi'i kata illah dia ialah ada syak padanya terkena najis. Yang ke-9, wa idza istayqadha zahiruhu annahu hadithun wahid kama fil Bukhari. Dia satu hadis dalam Sahih Bukhari, faqad ja'alahuma hadithan wahidan liittihadi sanadihima. Imam Bukhari jadikan dia sekali. Macam kita baca ni dia pisahkan dua. Imam Muslim buatkan dalam dua matan. Okey. Tetapi dalam Sahih Muslim dan dekat Muwatta dia dua jalan, dua riwayat. Betul lah. Betul kata dalam riwayat Muslim dia kata sekian, dalam riwayat Bukhari kata sekian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Habislah kita hadis yang ke-4. Hadis ke-5 ni lagi pembincangan dia lagi menarik, iaitu cerita pasal air mustakmal tak mustakmal. Apa hujah ulama yang kata ada mustakmal? Apa hujah yang ulama kata tak ada mustakmal? Mazhab Syafi'i apa hujah dan apa cara dia jawab balik yang kata mustakmal? Lepas kuliah ni kita akan yakin mustakmal tu ada dalam mazhab Syafi'i. Okey. Sebab kadang-kadang orang kata mustakmal ni tak ada, mustakmal tak ada, mustakmal tak ada. Nanti kita akan tengok balik apa hujah mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.